kita pernah mendengar beberapa slogan. Mungkin kita pernah mendengar Kedah Sejahtera. Kita juga pernah diperkenalkan dengan negara berkebajikan. Dan kita juga melihat bagaimana perkembangannya sejak PRU yang lepas dan menjelang PRU yang akan datang. Manifesto telah pun diberikan penilaian dan akhirnya rakyat akan melihat sendiri pencapaian yang sedia ada. Apakah anda bersetuju? Apakah ia bertambah baik atau tidak? Kesemuanya ini akan kita berikan sorotan selama 59 minit yang berbaki. Secara langsung dibawakan kepada anda dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SIK Kedah. Sebutannya SIK. Saya telah pun diperkenalkan tadi, bukan SIK. Cara orang Kuala Lumpur sebut lain. Jadi terima kasih kerana perhatian anda. Selama 1 jam ini kita bercakap tentang Kedah Lani. Untuk tujuan itu kami membuka talian seketika nanti, bukan sekarang, sekitar 9 minit dari sekarang. 0446922023. Saya ulang semula, 0446922023. Facebook dan Twitter juga kami sediakan. Selain daripada kami akan menangani soalan yang bakal dikemukakan oleh audiens yang berada di sini di SMKA SIK Kedah. Dan sidang hadirin sekalian, saya memperkenalkan ketiga-tiga panelis yang akan memberikan warna-warni bual bicara ini selama 58 minit yang berbaki. Yang pertama, di sebelah kanan saya, kita berikan tepukan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail. Datuk, kuat orang Kedah ni tepuk semangat dia malam ni. Kedah memang makan beras Kedah ni sedap, mengalir lebih luar biasa sikit Datuk. Kawasan, tengok kawasan juga lapang padi. Okey, Datuk adalah merupakan adun Gua Cempedak. Panelis yang kedua, kita berikan tepukan kepada Yang Berhormat Dr. Haji Ismail Saleh. Merupakan Exco Kerajaan Negeri. Apa khabar Doktor? Ya, baik-baik. Doktor, ini merupakan doktor medical, doktor perubatan. Medical doktor. Okey. Bertugas sebelum ini, sebelum menjawat jawatan sebagai sebelum ni saya ada klinik saya sendiri. Sebelum buka klinik memang saya serve untuk government. Baik, contoh yang baik saya kira, berkhidmat kepada rakyat. Terima kasih Doktor kerana bersama kami. Dan panelis yang ketiga, Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Muhammad. Kita berikan tepukan. Prof. Madya Dr. Ahmad Martada, saya kira panjang sikit dia punya designasi ini. Pengarah Kualiti dan Perancangan Strategik Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa. Singkatannya KOLGIS. Dari UUM. Terima kasih Prof. Madya bersama kami dan kita bercakap tentang Kedah Lani. Saya ulangi semula talian yang bakal kami buka 7 minit dari sekarang. 0446922023. Facebook juga sudah ada banyak pautannya yang diberikan, komen yang diberikan, dan Twitter bakal dibuka seketika nanti. Saya ingin melontarkan dahulu, mungkin Datuk Ku Abdul Rahman melihat prestasi Kedah mungkin kini berfungsi sebagai pembangkang di dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Jadi latar belakang terlebih dahulu, silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila rakyat memberi undi dan memilih parti untuk menerajui kepimpinan negeri ataupun negara, selalunya rakyat memberikan harapan yang tinggi. Dia memilih parti mana pun untuk dia jadi pemerintah, dia akan ada harapan yang tinggi. Harapan dari segi perubahan, daripada dulunya kurang baik ke keadaan yang lebih baik. Dan bila saya diberi kesempatan untuk menjadi pembentang yang pertama pada malam ini, saya ingin memberi beberapa contoh. Kita bercakap tentang Kedah Lani. Mungkin orang negeri lain tak faham makna Lani. Lani maksudnya Kedah sekarang ini. Bila kita sebut Kedah Lani, bermaksud kita juga kena merujuk sebagai perbandingan dengan sebelum ini. Itu lebih penting. Saya melihat dalam masa 3-4 tahun yang lalu semenjak PRU yang ke-12, 8 Mac 2008, harapan rakyat dulu begitu tinggi supaya perubahan-perubahan yang positif dapat dilakukan. Tetapi bila kita bertanya kepada rakyat di bawah, ramai yang juga merasakan bahawa perubahan positif yang diharapkan tak berlaku. Saya nak bagi beberapa contoh. Yang ini mungkin para panelis yang lain bersetuju atau tidak, itu perkara yang lain. Ini apa yang saya melihat dan juga rakyat lain juga melihat. Saya bagi contoh-contoh yang mudah dipahami oleh rakyat jelata, supaya kita melihat sama ada keadaan Kedah Lani lebih baik atau tidak. Contoh saya nak bagi yang pertama ialah tentang penyelenggaraan jalan.
Okey. Itu mudah. Sebab semua orang kena guna jalan. Yang saya maksudkan ialah jalan kerajaan negeri, maksudnya jalan yang diselenggarakan oleh kerajaan negeri. Ya. Hari ini kita lihat banyak jalan-jalan raya yang sepatutnya diselenggarakan oleh kerajaan negeri tidak dilakukan dengan baik dan sempurna. Saya tak tahu kawasan C ini, tapi di kawasan Yan jalannya memang teruk sekali. Ada orang yang bercakap, dia kata kalau pergi balik dari Yan ke Guang Singkiak ni 3-4 kali absorber akan rosak. Kerajaan pusat telah memberikan peruntukan yang amat besar kepada kerajaan negeri, iaitu 147.5 juta ringgit untuk menyenggara jalan. Sebelum ini tahun 2010 hanyalah 73.7 juta. Tetapi sehingga bulan Ogos yang lalu, kerajaan negeri hanya membelanjakan hanya lebih kurang 50 juta. Jadi ada lagi baki 90 juta yang tidak digunakan bulan Ogos. Kenapa tidak digunakan wang ini sepenuhnya untuk menentukan supaya jalan-jalan kita diselenggara dengan baik dan akhirnya rakyat mendapat faedah daripada peruntukan kerajaan persekutuan yang begitu besar. Itu satu contoh. Contoh yang kedua ialah dari segi isu gejala sosial. Yang ini pun dia dekat dengan hati rakyat. Kita mengharapkan agar bila kita ada kepimpinan baru dalam kerajaan negeri yang memperjuangkan Islam, harapan rakyat ialah kita dapat mengurangkan gejala sosial dan sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat gejala sosial ini sebagai satu contoh di sekitar masjid negeri Kedah, iaitu Masjid Zahir. Ini masjid negeri terdapat begitu banyak belasan rumah-rumah urut. Saya tak tahu sama ada legal berlesen ataupun tidak. Terdapat juga pusat-pusat hiburan yang makin bertambah. Dan juga ada sebuah pekan kecil di negeri Kedah, saya tak mau namakan pekan itu, yang ada kasino. Jadi semua ini dia tidak menjurus kepada apa yang rakyat harapkan, supaya benda-benda ini tak berlaku dalam negeri Kedah. Mungkin Datuk nanti akan mengemukakan beberapa contoh-contoh lain.